Kereta yang baru sekarang banyak yang dah ada blind spot monitor. Macam mana pula dengan kereta yang tak ada? Jangan risau guys. Zaman sekarang dah ada untuk korang pasang blind spot monitor di kereta korang sendiri. Nak tahu macam mana? Beli di mana? Pasang macam mana? Jom tonton video DIY blind spot monitor dengan Zik. Kita pergi ke segmen unboxing dahulu, iaitu blind spot monitoring system. Okey, jadi di mana Zik dapatkan ini? Zik dapatkan di Shopee, harga dia 259 tak silap Zik. Jadi korang boleh tengok dekat link di bawah kalau korang nak beli dan DIY sendiri ataupun korang nak pasang dekat kedai. Jadi Zik akan tunjuk juga installation, jangan risau. Jadi kita nak tengok spesifikasi dia. Kalau korang tengok kat sini dia ada lah macam ni. Tapi yang ini adalah untuk yang mana yang ada cermin lah. Kalau contoh macam Myvi Facelift, dia ada yang cermin, korang boleh plug in dekat sini dan beli cermin Myvi Facelift tu. Tapi macam Zik akan pakai yang benda ni lah. Nanti Zik akan tunjuk dalam ni indikator dia. Kita panggil dia BSM, Blind Spot Monitoring System. Dia memakai, kita panggil microwave sensor. Ada yang pakai, tak silap Zik, ada yang lain. Tetapi yang accurate sikit adalah microwave sensor, supaya dia dapat gelombang kereta tu datang. Sebabnya yang ni lagi accurate. Cumanya dia punya pemasangan dia agak sukar sikit, tapi Zik akan tunjukkan kepada korang kalau korang nak DIY sendiri. Jangan risau. Jom kita tengok di dalam ada apa, dan Zik akan buat magic macam biasa. Yes, jadi kat sini kalau kita tengok, first kali yang dia bagi adalah yang ini. Alright, yang ini yang Zik cakap indikator korang boleh letak dekat mana-mana yang korang nak. Tapi nanti Zik akan tunjuk juga diletak di mana. Zik ada tempat yang boleh korang letak dan nampak lagi clean. Kita ada yang ni dia punya guideline guideline untuk letakkan dia punya microwave sensor dekat mana. So dekat sini pun dia ada dia punya certificate. Ini adalah semua wire guys. Kalau korang tengok ni, penuh wire. Tapi nanti Zik akan susun wire tu macam mana, dan nanti korang boleh nampak lah dia punya lebih kurang drafting dia, susunan wire dia, ataupun kita nak letak dia dekat mana. Jadi kalau korang tengok ni, ini adalah dia punya, ini bukan kipas ya guys. Ini adalah dia punya sound bila contoh ada kereta nanti dia akan berbunyi. Alright, kita ada silikon dia. Ini adalah silikon dia untuk kita lekat lagi keras. Nanti Zik akan tunjuk juga. Kat sini adalah dia punya sensor dia guys. Ini adalah microwave sensor lah. Dia ada bagi manual. Ini adalah manual dia. Buku, memang banyak lah buku ni. Zik akan buat DIY installation, tutorial installation untuk korang, dan korang boleh follow je macam Zik. Jadi ini adalah unboxing segment. Jadi jom kita pergi ke segmen installation. Alright, ini adalah untuk segmen installation guys. Okey, jadi Zik dah bawa keluar barang-barang dia. Okey, apa yang perlu kita buat adalah first kali kita akan susun dia ikut diagram macam mana kita nak masukkan dalam kereta ni. So kita buka dulu wire, kita susun dekat sini, kita tengok dia punya masuk dia dekat mana semua. Lepas tu baru kita boleh masukkan dalam kereta lah, untuk senangkan kerja dan mudah kita tahu wire ni untuk kat mana, duduk dekat mana, dekat kiri ke kat kanan ke, dan semua benda. Jadi saya akan susun dahulu dan tunjukkan kepada korang diagram dia, macam mana kita nak susunkan wire ni dengan tepat. Okay guys, jadi Zik dah susun dah dia punya diagram dia, ikut diagram dia. Jadi Zik akan ceritakan kepada korang satu persatu lah dekat mana dia punya location dia. Okay, first kali adalah yang bahagian depan Okay, untuk warna hijau ni adalah di bahagian kanan, dan warna kuning ni di bahagian kiri. So yang ini adalah disambungkan. Untuk warna kuning dan warna merah ni adalah kuning ACC, merah DCC, merah DC. Tetapi Zik rasa sama je kalau kita nak sambungkan, sebabnya Myvi ni ACC, walaupun kita pasang dia kat ACC, dia akan menyala sentiasa. Jadi Zik akan buat cantumlah merah dengan kuning ni, kita tengok macam mana jadi dia. Lepas tu dengan ni grounding cable. Right, jadi untuk kat belakang ni, untuk yang warna kuning ni dan wire yang panjang ni adalah untuk sebelah kanan, dan warna putih ni adalah untuk sebelah kiri. Dan yang ini kita akan cantumkan di signal belah kanan dan signal belah kiri. Ini adalah dia punya microwave sensor dia guys, untuk kita lekatkan di bumper. So Zik akan tengok bumper ni kemungkinan kena cabut guys. Okey, untuk indikator sebenarnya Zik plan untuk letakkan di sini guys. Nampak tak? Baru smart guys. Tapi dia ada satu masalah, di mana korang kena cabut 1, 2 trim ni untuk sambungkan wire, masukkan dekat sini guys, masukkan dekat sini baru boleh connect lah. So banyak kerja lah. Jadi untuk yang ni, sebelum kita buat, kita check dahulu
sistem ni betul-betul fungsi, baru kita buat dekat door trim lah. Ataupun satu cadangan lagi, kalau korang nak senang, korang boleh letak di sini lah, untuk lagi satu cadangan yang senang lah. Tetapi Zik nak bagi kemas sikit, nampak dekat sini dia nampak lah betul-betul tepi dekat dengan side mirror. Tetapi kalau macam Myvi facelift pun, kalau yang ada yang side mirror pun sama juga, korang kena buka di door trim untuk dapatkan akses masukkan ke dashboard ni. Agak leceh juga guys. Okey, apa yang kita perlu buat adalah kita akan cantumkan dekat sini ini adalah ni sebenarnya Zik dah pakai dah untuk lain, untuk kita panggil ambient light dan juga dashcam. Jadi Zik akan cabut balik, Zik akan sambung wire balik untuk warna merah dan juga warna kuning. Yang ini fuse dia dekat mana? Kalau korang tengok dekat sini, dia adalah di bawah ignition 1. So tempat kosong ni lah. Jadi kita akan pakai dekat sini dan masukkan kat sini. Jadi Zik memang suggestkan kepada korang beli fuse adapter ni untuk bagi selamat lah. Kalau apa-apa jadi terlebih daripada 10 ni, kalau tiba current tu terlebih, dia akan putuskan fuse ni, tak adalah merosakkan korang punya fuse box ni lah, ataupun merosakkan ECU korang. Jadi pentingnya ni daripada kita looping dekat sini lah. So take note, ini dahulu. Yang ni korang boleh beli dekat Shopee, murah je, dalam tak silap Zik dalam 50 sen kot, RM1 macam tu. Lepas tu grounding cable Zik letak kat sini lah. Jadi kalau korang tengok ni besi karat ni, maksudnya ini memang betul-betul besi, memang bagus lah untuk kita buat grounding. Zik akan sambungkan dahulu bahagian depan. Zik dah pasang, Zik dah loopkan wire kuning dengan merah ni dan juga hitam ni. Kita tengok macam mana lah. Kuning ni sebenarnya kat ACC. Myvi ni memang ada ACC kalau korang tengok kat sini, ACC. Tapi dia punya masalah dia, bila kita off kereta dia still menyala. Zik pun tak pasti kenapa Myvi yang lama ni macam ni. Myvi facelift tak ada masalah kot. Jadi Zik akan looping sajalah wire dua-dua ni untuk DC. Kita tengok macam mana dia pergi. Lepas tu grounding lah. Jadi lepas ni yang ni kita test dahulu, biarkan dia terbuka dahulu, kita nak tengok dia berfungsi ke tak. Lepas tu Zik akan connectkan wire untuk warna kuning dan juga warna merah lah, belah kiri dan juga kanan. Kita tengok adakah dia menyala ataupun tidak. Jadi untuk belakang ni, apa yang kita perlu buat adalah kita buka dahulu tepi dua ni lah, untuk kita nampak dia punya soket dalam ni. So dia ada clip dekat sini, buka je clip semua dan keluarkan. Jadi Zik akan buka dahulu, lepas tu kita sambung. Okey, belah kanan ni kita dapat akses, tetapi belah kiri ni kita tak dapat akses. Jadi apa yang kita buat, kita kena buka juga lampu belakang ni. So yang ni pun sebenarnya memang kita kena buka lampu belakang ni juga, supaya kita nak tengok dalam bumper ni macam mana. Boleh ke tak kita selit letak microwave sensor tu dekat melalui sini saja, melalui lampu saja. Kalau kita nak buat lagi senang lah, daripada kita nak buka bumper ni, leceh juga kan. Next step adalah kita nak cocok dekat bahagian warna kuning ni. Punya ni dia punya signal, kalau korang tengok ni kuning. Disebabkan Zik punya lampu ni lampu aftermarket, so dia ada lagi satu penyambung dekat sini. So Zik boleh loop je lah kat sini. Macam ni Zik boleh cocok nanti dekat bahagian kat sini kan. Tetapi kalau macam ada aftermarket ni senang sikit, dia boleh loop terus. Okey, jadi Zik dah sambungkan wire dekat signal belah kiri dan juga signal belah kanan guys. So dekat depan ni baru Zik akan masukkan balik fuse ni. Lepas tu kita tengok berjaya ke tak eksperimen kita. Jadi kalau korang tengok Zik berlalu, ini belah kiri. Okey, so ni belah kanan. Belah kiri, belah kanan guys. Cun. Okey, dah menyala, maksudnya kita punya eksperimen berjaya. Apa yang kita perlu buat adalah buka ni, kita kena buka ni untuk kita letakkan wire masukkan wire, buka ni, dan wire ni akan keluar dekat sini guys. Wire akan keluar kat sini. Lepas tu kita akan tengok macam ni, bahagian ni Zik tak pasti boleh ke tak masuk letak dekat sini. Sebab kita nak kena letak dekat tepi ni, bahagian tepi ni guys, lebih accurate dekat sini lah. So bila kereta lalu, dia akan ni lah activate. Bila kereta lalu dekat sini, dia akan activate lah. Sama juga dekat sini. Tetapi kalau tengokkan pada sini, macam boleh guys, macam boleh. Cumanya kalau nak pasang silikon tu agak susah, sebab kita tak nampak. Sorry lah bersepah sikit. Okey, dia ada bagi silicone glue, tapi Zik tak pasti silicone glue tu boleh masuk tak kat sini. Kita cuba je lah guys.
buat palatau. Okey, jadi ini adalah dia punya microwave sensor dia. Microwave sensor dia boleh cabut, so untuk senangkan kerja korang. Jadi yang ni adalah belah kiri guys. Jadi belah kiri ni kita akan masuk kat sini. Sebelum tu Zid recommendkan korang untuk dapatkan isopropyl alcohol dan juga 3M ni lah, primer ni. Zid punya target adalah kita lekatkan dekat bahagian sini lah. Untuk dalam manual dia cakap daripada 35 cm ke 90 cm. So Zid anggarkan kat sini lah, lebih kurang kat sini. Yang ni pun dah memang cukup lah, okey dah kat sini. Jadi kat sini ataupun atas sikit, dekat sini lah, untuk kita senang sikit nak buat kan. Jadi kita buat kat sini, korang boleh nampak lah square kat situ. Okey, kat sini cun. Kita akan bersihkan dulu dengan alkohol dan kita akan try apply 3M, masukkan. Okey, jadi korang tengok Zid dah tampal dekat situ siap bersihkan dia. Korang pun nampak dia dah bersih sikit kat situ. Jadi korang kalau boleh memang kena bersihkan dahulu. Lepas tu Zid pun tak pastilah boleh silikon ke tak. Zid try je lah buat kat tepi-tepi tu sikit, sebab nak kena seluk-seluk tangan. Okay guys, jadi bila korang pasang benda ni, contohlah bila pasang kat sini kan, okay, pasang wire biarkan ke atas lah. Senang kita nak tengok, kita nak capai, ataupun kat bawah. Tapi kat bawah ni kalau buka bumper senang lah. Jangan ke tepi macam ni okay, ke atas macam ni guys. Telah kemas wire dekat sini. Okay, untuk yang ni Zid nak tunjukkan kepada korang. Wire hitam dekat belah kanan ni Zid akan keluarkan dekat bahagian bawah ni, straight pergi ke sini. Okey, untuk wire kuning yang belah kanan ni dia akan bawa ke atas. Memang dah bawa ke atas lah, bawa turun ke sini. Okey, jadi wire kuning dah kat sini, wire putih ini adalah untuk belah kiri. Okey, untuk wire yang Zid cakap cocok ni, ini adalah Zid pakai ni, Zid tambah benda ni Okey, kalau korang nampak ni dia panjang macam ni. Ni selalunya dekat dalam soket dia panggil pin lah. Zid panggil pin lah, pin. Okey, so kalau korang nak beli yang macam ni, senang nak cocok dekat soket ori korang. Yang ni Zid beli daripada Shopee lah. Tak silap Zid tak sampai RM1 kot. Zid akan linkkan Shopee kat bawah untuk korang buat macam ni. Supayanya korang tak perlu dah tap. Okay, korang perlu buat macam ni sahaja. Korang tengok ini adalah soket. Korang boleh cocok dekat sini. So korang cocok je dekat sini, cocok dalam-dalam, sampai dia ketat. So settle. Jadi ini adalah satu cara mudah untuk korang tak perlu tapping. Jadi ini adalah safe lah daripada korang kena tapping, takut warranty void kan. Ni kita biar dulu sebab kita nak tarik wire kat depan. Jadi kita tak tahu berapa panjang wire kat depan. So sini banyak lagi lebihan. Jadi nanti kita akan kemaskan kat sini. Alright, untuk wire yang ni nak masukkan dia, masukkan daripada belakang ni. Okay, masukkan, buka yang ni, masukkan, turun bawah, buka yang ni. So yang ni pun kena buka lah guys. Yang ni kena buka. Okay, yang ni kena buka. So buka dia macam tu je. Zid punya memang senang sebab bukan dara guys. Dah biasa buka. Okay, buka yang ni. Okay, so yang ni pun buka. Tengok satu tangan pun boleh buka dah guys. Memang dah selalu buka. Okay, jadi masukkan kat sini, masukkan dan keluar dekat bahagian atas ni. Okay, jadi yang ni pun kena buka. So kat buka yang ni ada satu skru kat bawah ni, nanti pusing je. Kita dah kemaskan wire dan masukkan dekat atas ni. So kita akan buat pula bahagian dekat sini lah, letak indikator kat sini, belah kiri dan juga belah kanan. Okey, jadi ini pun banyak kerja juga guys, nak kena buka door trim ni guys. Kalau korang nak buka door trim untuk IV ni, sebenarnya Zid dah ajar dah dekat video, kiranya memang lama betul dah. Dah 2 tahun agaknya. Video tu ada cara buka untuk door trim ni. Zid takkan tunjuk proses untuk buka door trim, tapi nanti Zid akan tunjuk macam mana nak masukkan dekat bahagian sini untuk bagikan wire dia tak nampak lah. Okay guys, setelah beberapa setengah jam juga kot Zid nak masukkan wire ni kat sini. Okay, caranya okay, caranya nanti Zid tunjuk sebelah lah macam mana. Tapi ni semua Zid pakai tangan je. Tapi nanti Zid tunjukkan macam mana. Yang ni Zid bagi tahu dulu. Masukkan ikut sini, nanti boleh rasalah tangan, dua-dua tangan masuk, satu tangan masuk sini, dua tangan, lagi satu tangan masuk sini. So boleh rasa. Keluarkan dulu wire, cabut yang ni dan cabut juga yang ni. Okey, lepas tu nanti kita kena straightkan dia. Okey, straightkan dia dan kecilkan macam ni lah, kecilkan.
Dan korang boleh masuk wire dekat sini dan korang boleh dapat wire tu keluar kat getah ni. Sebenarnya nak senang korang ada besi dawai tu lagi senang lah. Tapi macam Zik ni, Zik cari tak jumpa, so terpaksa lah guna tangan. Jadi berat setengah jam juga lah Zik buat benda ni untuk dapatkan dia punya benda ni nak keluar. Wire dah masuk, dah keluar daripada sini. So yang ni adalah dekat sini Okay, kita dah buat kat sini. So Zik dah lekatkan kat sini supaya benda ni tak bergegar, tak bunyi lah. Jadi dia tak adalah bunyi rattling. Dan ni pun Zik dah balut pakai cloth tape supaya dia tak bergegar, tak bunyi. Sebabnya speaker yang Zik pakai ni agak kuat juga dia punya ni gegaran dia. So jadi macam tu dia clean lah. Okay, jadi yang ni nanti kita pasang, kita boleh letak dekat tepi ni. Okay, nice. Jadi kita dah pasang balik. So dia macam ni, memang cun-cun. Okay, jadi yang ni pun kita letak lah 3M 3M punya primer supaya dia lekat kuat. Okay, bagi dia kering dulu, tengok dia kering, lepas tu baru kita pasang. Korang tengok, barulah clean guys. Nampak? Baru cun dekat sini. Mantap. Dia akan ajar benda yang agak remeh juga benda ni yang nak buat. Okey, mula-mula kita kena buka yang tepi ni dulu guys, dua-dua ni. So macam Zik pakai yang benda ni. Okey, kuku kambing ni. So Zik buka je macam ni. Okey, dah dapat buka dah. So pakai kuku kambing ni senang sikit guys, daripada pakai tangan memang susah lah. So ni tarik je. Okey, dah dapat dah. So kita dah dapat akses dua-dua ni. Okey, cun. So satu ni, okey, yang panjang ni, satu ni korang tarik sampai habis, sampai dia terkeluar. Antar salah satu ni lah. Sekejap, tunjuk contoh Okey, dah dapat lah, dapat tarik So tarik salah satu ni. Okey, so yang ni pun dah dapat tarik. Ini nak rakam guys, memang penat guys. DIY ni daripada lepas Zuhur ni dah sampai asar lah, tak siap-siap lagi. Disebabkan rakam DIY untuk korang guys. Jangan lupa like, komen, tolong support Zik. Ni memang kerja gila je. Okay, jadi ini adalah dia punya ni So masukkan dia sebenarnya, masukkan tangan kat sini. Okay, masuk lagi satu tangan dekat tepi ni. Kalau korang nampak nampak tangan Zik kat kiri tu. Masukkan dua-dua tangan ni. So kita main cak-cak. Nampak? Dah dapat. Okay, jadi yang tu yang first susah dia. Yang kedua susah dia adalah nak masukkan kat sini. Okay, yang nak masukkan sini Zik tak tahu dapat rakam ke tak sebab dia mengacau sikit. So nak masukkan dia, nanti korang kena macam ni, benda ni korang straightkan dia dulu dan pendekkan dia. Okay, macam ni, nampak? Pendekkan dia. So korang masukkan, memang korang kena pakai dua tangan juga. Korang masukkan batang ni, kan korang akan keluar kat sini. Jadi Zik tak boleh nak tunjukkan korang ni sebab kamera mengacau. Berjaya guys. Okay, yang ni Zik pakai, boleh pula pakai benda ni, warna biru ni. Zik masukkan daripada sini. Lepas tu Zik ikat, lepas tu baru tarik. Tarik dapat keluar. Selamat. Sebab yang ni sebenarnya susah guys, sebab dia bukan besi. Alright, wire sudah settle, saya terkemas. So cantik tak ada apa-apa. Yang ni memang wire lain. Okay, cun, tak ada nampak wire, settle. So depan settle, ini pun kita dah nak dekat penghujung guys. So nanti kita kemas kat belakang. Yang ni korang dah boleh pasang. So wire lebih macam kat sini, kita dah boleh tarik dekat belakang ni. Jadi kalau korang tengok ni, tengok
banyak wire lebihan. Yang kemaskan pula wire kat sini. So depan sudah settle. Nanti kita akan tengok dekat on the road macam mana dia berfungsi. Tengok dia function okey ke tak. Kereta jalan memang function ke tak. Kita akan tengok lepas ni. Okay guys, jadi jangan jadi macam Zik buat palatau. So Zik pun tak pasti kenapa manual boot salah ke ataupun Zik salah pun, sebab Zik dah ikut diagram. So Zik dah tukar balik. Jadi wire putih ni ke bahagian kanan. Jadi kalau korang tengok kat sini, wiring putih ni korang tengok Zik letak atas ni, masukkan dekat sini. Okay, so wiring ni kat tepi tu nanti kita kemas lah. Alright, so bila dah settle ni, kita start dulu kereta. Tengok menjadi ke tak. Di belah kiri menyala, belah kanan pun menyala guys. Ok, jadi kita akan test untuk signal pula signal kita tengok Alright, signal kita test. Korang dengar tak? Bila kita tekan signal untuk pergi ke belah kanan, baru dia berbunyi dan dia berkelip guys. Jadi kalau korang tak tekan signal, okay, korang tak tekan signal, dia hanya menyala dan buzzer tu tak bunyi lah. So tak adalah korang rasa annoying. Jadi yang buzzer tu hanya alert korang. Jadi kita tengok belah kiri pula. Okay, belah kiri pun function dengan normal guys. Alright, jadi so kita punya projek palatau sukses. Ini adalah test on the road. First kali, Zik baru perasan bila kita reverse, dia akan on kedua-dua indikator untuk alert dengan persekitaran jika ada kereta atau motor jalan di belakang. Atas jalan pula, Zik try tengok kereta yang lalu dekat dengan lane dan ianya berfungsi dengan okey. Kalau korang tengok, dengan motosikal pun dia masih detect. Memang cun. Dan kalau korang tengok juga yang last ni, lori berada agak jauh tapi masih boleh detect untuk berikan alert. Jadi memang berbaloi lah beli barang ni. Memang radar dia berfungsi dengan bagus. Korang mesti tertanya kan, Zik kenapa tak letakkan ni dekat cermin? Okay guys, untuk yang ni Zik tahu memang Myvi Facelift ada dia punya blind spot dekat cermin ni lah. So sistem dia sebenarnya Zik tak silap boleh pakai untuk dekat cermin Myvi Facelift ni. Tapi Zik cari cermin Myvi Facelift ni, Zik nak beli kat Shopee, tak jumpa. Okay, salah satu sebabnya, bukan salah satu lah, sebabnya memang satu je. Kenapa Zik tak buat blind spot pakai cermin Myvi Facelift adalah Zik dah upgrade cermin ni kepada yang lebih wide. Lepas tu dia warna biru, anti glare dan juga ada signal sequence lah. So sebab tu Zik tak buat dekat cermin. Sebabnya kalau Zik tukar kepada Myvi Facelift punya cermin ni, nanti dia macam Zik rasa macam dia downgrade lah. Sebabnya cermin tu cermin biasa, dia punya cermin pun tak wide angle. Ini adalah untuk juga solusi kepada kereta-kereta lain yang nak buat blind spot. Sebabnya kereta lain tak ada cermin yang ada ikon blind spot kat tepi. So ini adalah DIY untuk semua kereta boleh buat. Sebab tu Zik buat di sini. Bagi Zik sebenarnya memang nampak style je dekat tepi ni. Bagi Zik clean je, tak ada masalah apa-apa pun. Kita jawab apa semua yang korang nak tahu tentang DIY blind spot ini. Korang nak beli blind spot ni, nak install sendiri ataupun nak install kat kedai, korang boleh beli dahulu blind spot monitor ni dekat link Shopee. Zik akan linkkan dekat komen dan pinkan dia. So korang boleh masuk kat situ, beli, dan harga dia tak silap Zik RM259. Korang boleh beli di situ dan semoga video ini bermanfaat kepada korang semua. Dan Zik rasa DIY ini memang bagi Zik adalah level profesional lah. Jadi kalau korang yang rasa kurang mahir sikit pasal DIY, Zik suggest untuk korang pergi ke kedai untuk tunjuk diorang video ni macam mana nak buat blind spot ni, ataupun diorang dah tahulah macam mana nak buat. Untuk episod untuk kali ini, modify itu pasti guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen di bawah lagi kalau korang ada gadget-gadget ataupun racun-racun di dalam kereta yang Zik tak tahu. Komen kat bawah, share kepada Zik. Zik akan tolong tengok, dan kalau Zik berminat, Zik akan buatkan video untuk korang. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao. Guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang, tengok kena racun, beli je dulu, duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.